Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Hafiz Arif. Okey, hari ini saya nak terangkan kepada kamu apakah flowchart dalam mempromosi online. Dalam kamu nak belajar promosi online, kamu kena tahu dulu apakah flowchart promosi online supaya kamu faham setiap kerja yang kamu buat tu, kamu tahu apa fungsinya. Okey, jadi saya akan terang kamu bagaimana flowchart perjalanan dalam promosi online ni. Step promosi online ni dia terbagi kepada 3. Yang pertama, kamu perlu beriklan. Okey, yang kedua, kamu perlu closing prospect. Dan yang ketiga, baru kamu follow up prospect. Alright, dia ada 3 step. Firstly, kamu beriklan. Lepas kamu dah iklan, kamu dapat database prospect. Okey, kamu dapat maklumat prospek yang berminat atau apa bisnes yang kamu buat. Okey, kemudian baru kamu start cerita pada dia. Dalam kamu start cerita dengan dia apa bisnes yang kamu buat, sebenarnya itulah dinamakan step kedua, iaitu closing. Dia akan pecah kepada 2. Ada orang yang nak, ada orang tak nak. Ada orang tak nak, buang. Ada orang nak, simpan. Dalam orang yang nak kita simpan tu, kita simpan maklumat dia di dalam follow up prospect. Itu ada dimasukkan dalam step yang ketiga, iaitu kita akan mula follow up. Alright, dah faham 3 step ni. Okey, jadi saya nak terangkan kamu apakah itu promosi ataupun boleh kita katakan bahasa lainnya iklan. Tujuan kita promosi ni sebenarnya kita nak dapatkan database prospek seramai yang mungkin. Lagi ramai kita dapat database prospek, lagi bagus. Kamu boleh tengok ramai orang boleh menaja dengan banyak adalah disebabkan mereka promote iklan yang banyak, menyebabkan prospek datang banyak pada dia. Okey, kalau iklan kamu bagus, gambar bagus, ayat bagus, menarik perhatian dia untuk dia tanya apa bisnes kamu buat, maka dapatlah banyak prospek. Tapi kalau iklan tu hamba, orang baca pun tak semangat, gambar pun orang bila nak lalu je orang tak selera nak pandang, maka tak ramailah prospek. Jadi dia terbahagi kepada 2 iklan ni. Sama ada kamu belajar zero cost marketing punya iklan ataupun marketing yang berbayar. Okey, apa beza dia? Contoh untuk zero cost marketing ni, contoh kamu update status, PM friend, iklan kat group FB, ataupun kamu buat blog, cerita pasal bisnes. Okey, WeChat, Instagram, benda tu semua free. Tetapi dalam zero cost marketing, persaingan sangat kuat. Okey, semua orang nak guna free cost marketing. Jadi kamu pun guna free cost marketing. Jadi persaingan sangat kuat. Tapi benda tu free lah. Okey, untuk nombor 2, marketing berbayar. Contohnya FB Ads. Yang kedua, Google AdWords. Yang ketiga, kamu boleh guna website. Tiga-tiga ni perlu keluarkan duit. Tetapi apa kelebihan dia? Lebih targeted prospect. Contoh, kamu guna FB Ads. Kamu boleh setting. Dekat situ, saya nak prospek umur berapa, perempuan ke lelaki, orang yang minat bisnes, ada modal. Semua kamu boleh setting, jadi dia akan tembak iklan kamu pada prospek-prospek yang kamu nak. Okey, jadi bila targeted prospect, maka potensi untuk kamu close tu lebih cerah sebab prospek tu berkualiti. Kamu faham? Tetapi kelemahan dia perlu berbayar. Jadi saya cadangkan buat kamu yang baru nak mula ni, fokus pada zero cost marketing dulu. So kamu dah mahir and then baru kamu pergi kepada marketing yang berbayar. Step yang kedua adalah closing. Kamu kena explain guna skrip. Apabila kamu beriklan. Contoh, kamu dapat 10 prospek hari bertanyakan kamu tentang bisnes. Jadi kamu akan ceritakan dia tentang plan marketing bisnes yang sama. Contoh, SIM card ni buat duit. Kelebihan SIM card tu ini. Jadi kamu akan cerita benda yang sama pada 10 orang. Takkan kamu nak type berulang setiap hari. Jadi kamu kena ada skrip. Bila kamu ada skrip, kamu boleh copy paste. Jadi kamu kena explain pakai skrip. Jadi kamu kena ada skrip. Okey, itulah closing. Dan yang kedua, kamu kena ingat apabila kamu cerita pada dia, kalau ada 10 orang yang kamu cerita, 10 orang takkan join. Dia akan join mungkin seorang. Kamu kena faham probability ni dan bila kamu faham, maka apabila kamu cerita pada 10 orang, 9 orang reject kamu, kamu tak kisah. Alright? Jadi kamu akan tahu bila kamu closing, dia akan ada 2 possibility, 2 jawapan. Sama ada prospek tu dia berminat, nak ataupun dia tak nak, langsung tak berminat. Okey, jika dia tak nak, apa kerja kamu? Delete saja kontak prospek tu dan teruskan promosi seperti biasa. Jika dia kata nak, maka kamu perlu pertama kali simpan kontak prospek tu dulu. Kemudian dalam kontak prospek yang kamu dah save nama dia tu, kamu masukkan dia dalam sistem follow up kamu. Alright, inilah orang yang akan kamu follow up sebab dia nak. Okey, tak semestinya orang nak ni dia kata dia nak bisnes ni. Kadang-kadang mungkin dia scene saja, dia diam je.
Kita tak tahu sama dia nak tak nak, kita save je kontak dia siap-siap. Ataupun mungkin dia nak tapi mungkin modal tak ada waktu tu, ataupun mungkin dia nak tapi tak fikir dulu. Ini semua kontak kita simpan. Kontak yang kita tak simpan adalah memang terang-terang dia cakap tak nak, itu baru kita tak simpan. Kena tahu, prospek yang kita simpan ni, database yang kita simpan maklumat ni, dia ibarat kita menanam benih pada dia. Sampai masanya tu dia akan serah diri juga. Jadi penting simpan kontak database prospek, maklumat prospek. Setiap kontak prospek yang nampak macam berminat, save. Okey, dan seterusnya, selepas step yang kedua closing, step yang ketiga adalah follow up. Step ni adalah berfungsi untuk buatkan prospek tu serah diri. Kadang-kadang bila kita bercerita pada dia, kita gunakan skrip dalam closing. Okey, tak semestinya dia terus join. Jadi kalau dia tak terus berminat, jangan risau, kamu simpan saja. Sebab tu saya suruh save kontak dia. Okey, nanti setiap 3 hari ataupun seminggu sekali, 3 hari sekali, kamu akan hantar ayat follow up. Macam saya sudah ada lebih daripada 1,000 kontak prospek yang dulu berminat saya simpan. Saya blast ayat follow up, blast ayat follow up. Alright. Jadi fungsi follow up ni juga untuk pastikan prospek tu tak akan lupa apa yang bisnes kita buat. Mungkin sekarang kita cerita dia tak minat. Dia tak ambil peduli. Okey. Tapi bila kita send ayat follow up, lama-lama baru dia mula datang minat. Kena pada masa dia memang dia mencari bisnes, kena pada masa memang dia ada modal, dia akan join juga. Sebab tu kita kena save nombor kontak untuk kita follow up. Okey, di samping kita setiap hari promote mencari prospek baru, okey, kita jangan lupa untuk recycle balik prospek lama yang kita dah save kontak ni. Kamu kena tahu benda ni. Okey, kita memang setiap hari akan promosi dapatkan prospek baru untuk kita buat closing. Tetapi prospek lama yang kita dah save kontak ni jangan lupa kita follow up juga. Okay, buatkan kamu flowchart untuk promosi online supaya kamu nampak. Alright. Jadi kamu kena ingat, first step adalah kamu perlu beriklan dahulu. Okay, iklan ni fungsi dia kamu nak dapatkan database prospek. Itu adalah paling mustahak. Iklan di Facebook group, iklan di profil kamu, PM orang, semua kamu iklan. Alright. Bila kamu beriklan, berminat, suruh dia WhatsApp kamu. Jadi kamu boleh pilih sama ada kamu nak zero cost marketing ataupun marketing berbayar. Jadi saya fokus pada zero cost marketing. Okey, bila zero cost marketing kamu buat FB profile, iklan group FB dan sebagainya, bila ada orang berminat, kamu akan dapat database prospek. Okey, apabila kamu dapat database prospek, baru kamu akan bawa dia masuk ke WhatsApp untuk sesi closing. Ini yang mana kamu akan hantar script explanation pada dia tentang apa bisnes yang kamu buat. Jadi, masa kamu closing dia, kamu akan guna skrip dan kamu akan gunakan apps untuk lajukan kamu prospek ni. Kamu kena tahu benda tu. Jadi, dalam proses kamu closing, akan ada dua possibility. Sama ada dia tak nak ataupun dia nak. Dia tak nak, buang terus kontak, next. Dia nak, nampak macam dia mungkin dia nampak berminat tapi dia diam ataupun dia berminat dia tak ada modal dan sebagainya. Kamu simpan kontak dia. Okey, yang kedua, mungkin kamu akan boleh close dia on the spot. Terus dia nak bank in. Okey, itu bagus. Ataupun mungkin dia kata tunggu gaji. Lock dia dengan guna tarikh bank in. Dalam skrip dah diajar. Okey, dan jangan lupa sumbat dia dalam follow up kamu. Okey, mungkin hari ni dia tak nak, tapi kamu sumbat dia dalam follow up, yang mana kamu akan terus menerus hantar ayat follow up dia. Mungkin setiap 3 ke 7 hari sekali. Okey, lama-lama dia akan nak. Yang tak nak, buang kontak dia. Okey, faham? 3 step. Flow chart. Kamu akan iklan untuk dapatkan prospek yang berminat. Daripada prospek berminat, bawa dia ke sesi closing, cerita dia pakai skrip. Yang nak, masukkan dia dalam follow up sistem kamu. Itulah kamu ulang tiga benda ni. Jadi apabila kamu faham 3 step benda ni, baru kamu tahu mana yang kamu nak mahirkan. Yang paling kamu kena mahirkan adalah promosi iklan. Yang mana apabila kamu belajar promosi, masa inilah kamu dapat banyak database prospek yang berminat. Promosi itu paling penting. Database is king. Alright, belajar cara promosi yang betul, dapatkan banyak prospek. Alright, jadi nantikan video kedua daripada saya. Alright, sekian daripada saya. Assalamualaikum.